Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita mengikuti pengajian hadis secara online di page Tirmizi Center ni, insya-Allah, yang mana insya-Allah saya akan menyambung semulalah pengajian kitab hadis Mishkatul Masabih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengajian kitab Mishkatul Masabih ni sebenarnya sudah pun pernah dibuatlah dan terhenti lebih kurang setahun rasanya. Lebih setahun terhenti kerana mungkin sebab almarhum kita Syekh atau Ustaz Azlan yang merupakan pengasas bagi Tirmizi Center ni telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So di situ antara sebab pengajian kita tertangguh lah. Dan kini rakan beliau itu Ustaz ataupun Dr. Syed Syarizan mengambil alih lah untuk menghidupkan semula pengajian-pengajian di Tirmizi Center ni. Dan Alhamdulillah saya dihubungi semula, dipanggil semula untuk menyambung semula pengajian kitab Mishkatul Masabih ni. Dan ada rakaman tu dalam page, saya tengok dalam page tu ada rakaman, tak silap saya 6 siri. Ada 6 siri dan kita pun belum pergi jauh lagi. Baru pada hadis yang pertama, kedua begitulah. Dan insya-Allah kita akan sambung semula pengajian ini. Dan sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Dr. Syed Syarizan dan juga semua admin-admin Tirmizi Center kerana sudi menjemput saya lah untuk menyambung semula pengajian ni. Walaupun sebenarnya agak berat ni, pengajian kitab hadis ni berat, bukan mudah. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah bagi taufik. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita baca hadis atau mensyarahkan hadis, kita ulang semulalah beberapa perkara yang berkaitan dengan kitab ni, sebab dah setahun lebih tertinggal kan. Jadi sebenarnya kitab Mishkatul Masabih ni adalah gabungan antara dua kitab sebenarnya. Kitab asal dia dipanggil Masabihus Sunnah. Ya, terima kasih yang bagi maklumat. Waalaikumsalam. Kitab Mishkatul Masabih ni sebenarnya gabungan daripada dua kitab yang asalnya kitabnya bernama Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah karangan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, yang lahir pada tahun 433 Hijriah, meninggal pada tahun 516, yang sahih lah.
Ada yang mengatakan 510, tapi yang sahihnya 516 Hijriah. Merupakan seorang muhaddis, mufassir dan fuqaha mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi banyak karangan-karangan beliau adalah ilmu hadis. Yang masyhurnya adalah Masabihus Sunnah yang asal 2 jilid. Kitab Masabihus Sunnah ni ada 2 jilid dalam cetakan Darul Kutub Ilmiah, Beirut, Lebanon. Kemudian antara kitab beliau yang berjilid-jilid seperti kitab Syarhus Sunnah, itu lebih besar lagi. Kitab-kitab hadis dan disertai dengan ayat Al-Quran lah. Itu Syarhus Sunnah, itu dalam 7-8 jilid. Kemudian beliau juga mengarang kitab tafsir Ma'alimut Tanzir. Kitab tafsir atau dikenal sebagai tafsir Baghawi ataupun Ma'alimut Tanzil. Dan kitab fiqh beliau yang masyhur itu kitab Tahzib. Kitab Tahzib dalam fiqh Syafi'i. Dan beliau merupakan ashabul wujuh lah. Imam Baghawi ini merupakan ashabul wujuh, iaitu salah seorang mujtahid mazhab Syafi'i yang pendapat beliau terkadang disebut oleh Imam Nawawi lah. Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudhah Majmu' dan sebagainya menyebut nama Imam Baghawi kerana beliau merupakan salah seorang ashabul wujuh bagi mazhab Syafi'i. Kemudian kitab-kitab yang mensyarahkan kitab Masabih ni pun banyak juga. Yang saya ada hanya 2 saja. Yang pertama Tuhfatul Abrar, karangan Imam Baidawi. Imam Baidawi ini seorang mufassir, mutakallimin, manatiqah, dan juga beliau mensyarahkan kitab Masabih ni 3 jilid Tuhfatul Abrar. Kemudian seorang lagi iaitu Al-Mafatih, syarah Masabih Imam Az-Zaidani. Zaidani lebih kurang dalam 6 jilid lah kitab dia. Dan selebihnya tu banyak lagi lah, boleh baca dalam mukaddimah kitab Masabih ni. Dia terangkan kitab-kitab syarah yang mensyarahkan kitab Masabih. Cuma Al-Imam Baghawi dalam kitab Masabih ni dia menggunakan pendekatan dia yang tersendiri lah. Iaitu beliau hanya mendatangkan hadis tanpa membawa sanad-sanad hadis ataupun sekurang-kurangnya sahabat ataupun nukilan nama sahabat yang meriwayatkan hadis lah di sini. Beliau hanya mendatangkan hadis, kemudian beliau membahagikan kepada 2 bab. Satu bab yang dinamakan As-Sihah. As-Sihah maksudnya jamak bagi sahih lah, maksudnya hadis-hadis yang sahih. Di dalam bab Sihah ni, bab Imam Baghawi mendatangkan hadis Bukhari dan Muslim, Syaikhan lah. Syaikhan dalam ilmu hadis iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian bab yang kedua, bahagian yang kedua dinamakan Al-Hisan, jamak bagi Hasan lah. Al-Hisan jamak bagi Hasan, iaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh A'immatul Arba'ah daripada muhaddisin, iaitu Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, kemudian Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, ditambah lagi dengan 3 lagi imam yang lain. Jadi boleh kita katakan dan lebih kurang dalam 9 yang dinukilkan, iaitu dalam bahagian yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan Imam A'immatul Arba'ah daripada Kutubus Sittah, itu Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga daripada Imam Ahmad, Imam Darimi dan Imam Baihaqi. Jadi dia ambil daripada Musnad Imam Ahmad dalam kitab Musnad, kemudian Imam Darimi. Imam Darimi ni dia ada satu Sunan Darimi, satu Musnad Darimi. Ada yang kata sama je lah dia punya kitab dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang ketiga Imam Baihaqi lah. So kita boleh kata jumlahnya lebih kurang 9
9 ulama hadis, daripada kitab 9 ulama hadis. Bahagian pertama Bukhari Muslim sahaja, bahagian kedua 7 ulama yang lain. Tak semualah tu. Jadi boleh kita kata kitab Masabih ni kitab kompilasi lah, kitab kompilasi, bukan kitab asal. Kerana kitab asal tu seperti yang disebutkan tadi lah, kitab asalnya iaitu Imam Bukhari dan Muslim, begitu juga Imam Tirmizi, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah, serta Imam Ahmad, kemudian Imam Darimi dan Imam Baihaqi. Dan menurut sebahagian ulama bahawa yang terakhir mengumpulkan hadis, mengarang kitab hadis adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, yang meninggal pada tahun 458 Hijriah. Maknanya pertengahan kurun yang kelima itu sudah selesai menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab-kitab lah. Setelah zaman Imam Al-Baihaqi itu, ulama-ulama yang datang itu hanya membuat kompilasi-kompilasi lah, ataupun syarah-syarah dan sebagainya. Kemudian datang Imam Khatib At-Tibrizi. Ada yang mengatakan Khatib Tibrizi, yang sahih itu Tibrizi. Imam Khatib At-Tibrizi ini meninggal pada tahun 741. Lebih kurang 200 tahun lebih sikit lah, 200 tahun, 230 tahun lebih setelah zaman Imam Baghawi meninggal. So datang Imam Khatib Tibrizi ini, dia menambah lagi hadis-hadis yang di dalam kitab Masabihus Sunnah, dan dia susun, dia bahagikan kepada 3 bahagian. Pada tiga bahagian. Jadi dia seolah-olah macam memodifikasi lah, kita kata. Kitab Masabihus Sunnah itu ditambah lagi hadis yang banyak. Kalau ikutkan jumlah hadis yang ada dalam kitab Masabih ni dalam 2841 menurut cetakan cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kemudian kalau kita tengok kitab Mishkatul Masabih, maksudnya kitab yang telah ditambah oleh Imam Khatib Tibrizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jepun pun tengok. Jadi Imam Khatib Tibrizi dia menambah lagi hadis-hadis di dalam kitab Masabih. Kemudian dia memberikan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, dan beliau menambahkan lagi hadis banyak tambahannya, sehingga jumlah menjadikan 6,294. Mengikut cetakan Darul Kutub jugalah, 6,294 hadis di dalam kitab yang ditambah oleh Khatib Tibrizi, dan beliau menamakan kitab dia sebagai Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Asalnya Masabihus Sunnah karangan Imam Baghawi, yang mana mengandungi 2,841 hadis, dibahagikan kepada 2 bab, iaitu Sihah dan Hisan. Walaupun istilah Sihah Hisan tu adalah istilah tersendirilah Imam Baghawi, bukan maksud ulama mustalah hadis, iaitu bermaksud Sihah tu sahih, Hisan tu hadis hasan. Tidak. Ini istilah Imam Baghawi tersendiri, istilah dia sendiri. Yang kata ulama, la musyahata fil istilah. Tak perlu kita berpertikaian di dalam masalah istilah, masing-masing ada istilah tersendiri. Jadi bukan dia maksudkan bahagian sihah tu hanya hadis sahih, kemudian bahagian hisan itu hadis-hadis hasan saja, tidak. Ada juga hadis-hadis yang sahih di dalam Abu Dawud, di dalam Tirmizi, di dalam Nasai dan Ibnu Majah, ada je hadis-hadis yang sahih. Tetapi maksud hisan di situ bukanlah bermaksud hadis hasan saja. Itu istilah tersendiri Imam Baghawi. Jadi ditambah oleh Imam Khatib Tibrizi sehingga menjadi 6,294 hadis, dan dinamakan kitabnya Mishkatul Masabih. Dan beliau menambah lagi satu bab lagi, bab yang ketiga, ataupun bahagian yang ketiga lah. Maksud saya bukan bab hadis tu. Kalau bab-bab tu memang ada susunan lah, ada susunan. Bab-bab dia bermula dengan Kitabul Iman, Kitabul Ilm, Kitabul Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Siyam, Zakat dan seterusnya. Cuma pembahagian hadis itu Imam Khatib Tibrizi menambahkan lagi bab yang ketiga lah.
dan dia tak namakan sebagai sihah dan hisan, dan tambah yang ketiga tidak. Dia hanya min babul awal, babul sani ataupun babul salis. Qismul awal, qismul sani dan qismul salis. Dan beliau tambah lagi. Daripada 9 tu beliau tambah lagi 4 sumber-sumber hadis, menjadikan lebih kurang 13. Menjadikan dia 13 muhaddisin lah, ataupun imam-imam yang terdahulu, iaitu ditambah lagi diambil daripada kitab Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Syafi'i, iaitu Musnad Imam Syafi'i yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Asram. Imam Syafi'i dia tak mengarang kitab Musnad dia, cuma ulama Syafi'i yang nama dia tak silap saya Abu Bakar Al-Asram, dia yang mengumpulkan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, dinamakan sebagai Musnad Asy-Syafi'i. Jadi daripada situ Imam Khatib Tabrizi tambah lagi Muwatta, kemudian Musnad Syafi'i, kemudian Imam Razin dan Imam Darul Qutni. Imam Razin dan Imam Darul Qutni. Jadi situ tambah lagi 4, akhirnya jadi 13 lah. Jadi kalau kitab Mishkatul Masabih itu boleh kita kata kompilasi daripada 13 kitab, di mana Masabih itu hanya 9 kitab. Kemudian Imam Khatib Tabrizi bila dia tambah lagi hadis, maka di situ jadilah lebih kurang kompilasinya 13 kitab, ditambah lagi 4, iaitu Muwatta, Musnad Syafi'i, Sunan Darul Qutni dengan Imam Razin rahimahumullah. Jadi jadilah hadis dia mencapai lebih kurang 6,294 hadis. Cuma kitab ini, kitab Mishkat ni dibahagikan kepada beberapa kitab ataupun bab seperti yang saya sebut tadi lah, iaitu Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Taharah, Kitabul Salat. Dan setiap kitab itu ada 3 bahagian. Kitabul Iman ada hadis yang bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian yang ketiga. Jadi sebelum ni kita telah pun membahas ataupun membuat pengajian kitab ni baru sampai hadis yang kedua lah. InsyaAllah lepas ni kita sambung hadis yang seterusnya di yang ketiga. Dan sebelum tu kitab-kitab yang mensyarahkan kitab Mishkatul Masabih ni pun banyak sebenarnya, berbelah-belah kitab, berpuluh kitab. Cuma saya ada 3 je. Kalau Masabih lain. Kalau Masabih tu memang khusus dia mensyarahkan kitab Masabih yang asal. Ini yang mensyarahkan kitab Mishkat. Ya, setelah diterbitkan kitab Mishkatul Masabih oleh Imam Tabrizi ini, maka ulama-ulama yang mengarang kitab dia, yang mensyarahkan kitab Mishkat ni ramailah. Yang saya ada yang masyhur-masyhur je. Yang pertama Syarah Tibi. Syarah Imam Tibi rahimahullah ta'ala. Imam Tibi pun seorang muhaddis yang bermazhab Syafi'i juga. Imam Tibi ni besar kitab dia, lebih kurang dalam 12 jilid dia punya syarah dia. Meninggal pada tahun 743 Hijriah. Imam Tibi seorang muhaddis dan juga seorang yang bermazhab Syafi'i lah. Kemudian yang seterusnya kitab Fathul Ilah. Fathul Ilah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haytami, ulama Syafi'iyah juga. Kenal lah orang mazhab Syafi'i ni, kenal lah Ibnu Hajar Haytami ni. Dia muhakkik ataupun mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i untuk peringkat yang kedua lah setelah zaman Imam Nawawi. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami ni dia faqih dan juga yang alim dalam berbagai bidang. Jadi Ibnu Hajar ni meninggal pada tahun 974. Jadi penghujung kurun yang ke-10 lah. Kitab yang terkenal tu kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhajut Talibin dalam mazhab Syafi'i, itu menjadi rujukan utama lah oleh mutaakhirin. Begitu juga kitab-kitab banyak selain daripada Tuhfah, juga kitab Ubab, Syarah I'ab, kemudian kitab Irsyad, syarah bagi Irsyad Ibnu Muqri, dan kitab-kitab Az-Zawajir, kitab
macam-macam lagi lah Imam Ibn Hajar, fatwa hadisiyah dia, fatwa kubra dia dan sebagainya. Itu cuma masalahnya Fathul Ilah ni, kitab ni rare, kitab ni jarang. Sebab apa? Ibn Hajar tak sempat habis mengarang kitab, mensyarahkan kitab Mishkat ni. Yang dicetak oleh Darul Kutub itu hanya bahagian ibadah sahaja yang betul-betul disyarah oleh Ibn Hajar, dan bahagian-bahagian lain tu diambil daripada pendapat beliau dalam kitab-kitab dia lah. Diambil pendapat beliau daripada kitab-kitab dia, daripada semua kitab dia. So dimasukkan di bawah hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Maknanya bukan beliau sendiri yang mensyarah lah. Maksudnya yang beliau syarah tu dalam bab ibadah, lebih kurang bab ibadah saja. Sebab dia ada lopong-lopong banyak. Jadi dicetak juga oleh Darul Kutub sebagai syarah kepada kitab Mishkat Masabih. Dan satu lagi yang terkenal tu iaitu Mirqatul Mafatih karangan Mulla Al-Qari. Itu Mirqatul Mafatih karangan Mulla Al-Qari yang bermazhab Hanafi lah. Dalam fiqh dia bermazhab Hanafi. Itu juga masyhur juga syarah kepada Mishkat Masabih, dan yang lain-lain lagi lah. Yang saya ada 3 sahajalah. Dan juga sebenarnya oleh kerana hadis-hadis ini diambil daripada kitab-kitab asal seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu juga kitab Muwatta, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad. Kemudian Imam Darul Qutni, Imam Baihaqi, kemudian juga Imam Darimi dan Imam Razin. Jadi mungkinlah saya akan mengambil syarah bagi hadis-hadis tersebut, sama ada daripada kitab syarah Mishkat sendiri, Fathul Ilah kalangan Ibn Hajar Haytami ataupun Imam Tibi, atau saya ambil daripada direct daripada syarah kitab-kitab tersebutlah. Ambil daripada syarah Bukhari itu Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bari. Dan juga yang paling masyhur, paling saya suka tu ambil ialah syarah Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. So Imam Nawawi ni agak terbaik lah. Dia tak terlalu ringkas, tak terlalu panjang. Ibn Hajar pun terbaik juga, Fathul Bari, syarah Bukhari. Cuma saya lebih cenderung kepada syarah Muslim Imam Nawawi itu lebih menarik untuk dibaca. Imam Nawawi semua kenal lah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu juga syarah-syarah Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya. Semua kitab-kitab syarah tu alhamdulillah lah saya ada semua lah. Kalau syarah Bukhari itu dekat lebih 10 saya ada, alhamdulillah. Syarah Tawdih Ibn Mulaqin 50 jilid lebih. Kemudian Fathul Bari lah Ibn Hajar Asqalani, kemudian syarah Ibn Battal, syarah Kirmani, syarah Imam Qustulani, kemudian mazhab lain, mazhab Hanafi itu Umdatul Qari, kemudian Maulana Zakaria punya iaitu syarah Bukhari dia Kanzul Mutawari, itu pun berpuluh jilid juga tu. Kemudian syarah Ibn Rajab Hambali, walaupun tak habis, namanya Fathul Bari juga tu, Ibn Rajab Hambali. Kemudian Faidul Bari kalangan Anwar Shah Kashmiri, dan Imam Khattabi, dan banyaklah kitab-kitab syarah Bukhari ada kat depan ni, banyak. Itu juga syarah Muslim pun banyak juga, Qadhi Iyad Ikmalul Mu'lim, kemudian Al-Mufhim Imam Qurtubi, kemudian Imam Nawawi lah, memang tak asing lagi. Kemudian Fathul Mulhim kalangan ulama Hanafi, Syabir Ahmad Usmani dengan seorang ulama lagi, dia 2 orang. Kemudian yang mutaakhirinnya seperti Imam Amin Harari, itu dekat dalam 20 jilid lebih. Kemudian yang lebih baru lagi Imam Atyubi Al-Wahabi, ulama Saudi lah, itu sampai 45 jilid tu, syarah Muslim. Terbaik beliau, bagus. Dia membuat kompilasi syarah-syarah ulama dalam kitab Muslim. Maknanya dia nukilkan semua syarah-syarah bagi kitab Muslim dalam kitab dia, 45 jilid. Itu juga syarah Abu Daud Ibn Ruslan, ulama Syafi'i, terkenal dengan Matan Zubat tu. Dia ada syarah kitab Abu Daud, syarah Ibn Ruslan dalam Abu Daud. Kemudian Mirqatus Su'ud Imam Suyuti, Aunul Ma'bud. Begitu juga Bazlul Majhud karangan ulama Hanafi. Kalau Tirmizi itu Aridul Ahwazi karangan Ibnu Arabi Maliki. Kemudian Arfus Syazi, ulama Hanafi. Kemudian Tuhfatul Ahwazi, Al-Saudi Wahbi.
Dia ulama yang cenderung kepada salaf lah kita kata. Begitu juga Baharul Mazi, terkenal juga ni ulah ya Syekh Marbawi mengarang Baharul Mazi dalam bahasa Melayu, syarah Tirmizi. Dan syarah-syarah Nasa'i juga, seperti syarah Imam At-Tiyubi ni, masya-Allah lah, sebenarnya dia hampir semua kitab disyarah. Kitab-kitab dia buat kompilasi. Ibnu Majah begitu juga, syarah-syarah Ibnu Majah, Amin Harari misalnya. Kemudian Muwatta pun masyhur kan, syarah Imam Al-Baji. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar ada 2 syarah tu, Istizkar dengan Tamhid. Begitu juga syarah Maulana Zakaria, syarah Muwatta, iaitu Aujazul Masalik. Itu pun puluh jilid juga tu, belah-belah jilid lah, tebal. Dan syarah-syarah yang lain lah. Jadi sebenarnya lengkap lah, syarah-syarah hadis lengkap. Jadi boleh saja diambil syarahan hadis itu daripada kitab asalnya, ataupun ulama yang telah pun mengumpulkan syarah-syarah dalam syarah kitab Mishkat Masabih itu. Panjang kalau nak ceritalah tentang ilmu hadis ni. Kemudian satu perkara yang penting ni, adakah hadis di dalam kitab Mishkat ni semuanya sahih atau macam mana? Jadi ada hadis-hadis yang sahih dan yang paling banyak lah. Kemudian ada juga hadis yang dhaif. Dan bahkan ada 18 hadis di dalam kitab Mishkat ni yang ditohmah sebagai hadis palsu oleh Imam Al-Qazwini, Imam Al-Imam Al-Qasim Al-Qazwini, dalam ulama kurun yang keberapa saya tak ingat. Dia mengatakan bahawa ada 18 hadis di dalam kitab Mishkat Masabih ni yang palsu. Maka Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala menjawab ataupun memberi komentar terhadap dakwaan tersebut, dan disyarahkanlah satu persatu hadis tersebut, adakah betul-betul maudhu' ataupun tidak. Jadi sebahagian besarnya bukan maudhu'. Mungkin ada satu dua kot. Dan Imam Ibn Hajar, semua kenal lah Ibn Hajar Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi memang beliau ulama yang sangat alim dalam ilmu hadis lah. Dan beliau juga membuat satu kitab takhrij hadis bagi kitab Mishkat Masabih tu, iaitu namanya Hidayatul Ruwat. Jadi takhrijkan rijal-rijal hadis dan juga hadis-hadis di dalam kitab Mishkat ni. So dari situlah beliau menjawab tomahan yang dilontarkan kepada 18 hadis tersebut yang dikatakan palsu dalam kitab Mishkat Masabih. Dan dicetak ni dalam cetakan Darul Kutub ni, kitab Mishkat Masabih ni, bahagian akhir itu dia didatangkan satu bab yang khusus, Ajubatul Hafiz Ibn Hajar Asqalani fi Ahadis Masabih. Maksudnya jawapan Ibn Hajar itu terhadap lontaran hadis, terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab ni yang dikatakan palsu. So ada 18 hadis, satu persatu dijawab oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Nanti tak apalah, sampai pada hadis tu nanti kita bahas insya-Allah. Jadi itu lebih kurang pengenalan ataupun revise mulalah tentang kitab Mishkatul Masabih. Dan kitab Mishkatul Masabih ni di madrasah kami ni, di sini kami jadikannya sebagai sulam ataupun tangga lah untuk kita mempelajari pengajian Dauratul Hadis. Di madrasah kami ni kami ada pengajian yang namanya Dauratul Hadis mengikut sistem Dars Nizami. Sistem Dars Nizami ataupun lebih dikenali sebagai Maslak Diobandi lah. Maslak Diobandi dalam ilmu hadis, iaitu pada tahun akhir pengajian, sama ada tahun ke-7 atau ke-8 ataupun 7 dan 8, ada yang buat setahun, ada yang buat 2 tahun, dipanggil pengajian Dauratul Hadis. Maknanya setelah kita mengaji semua ilmu-ilmu yang penting, akidah, fiqh, ilmu alat, nahwu, saraf, sirah, usul fiqh, usul hadis dan sebagainya, pada tahun akhir kita akan belajar pengajian Dauratul Hadis. Dan kalau di madrasah kami ini, kami pengajian Dauratul Hadis tu kami mengaji 7 kitab yang utama lah.
Kutubus Sittah 6 kitab campur satu kitab lagi iaitu Muwatta' Imam Malik, iaitu kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan tambah kitab Muwatta' Imam Malik. Ada juga kitab-kitab yang kecil yang kita tambah seperti hadis musalsal, hadis yang masyhur di lisan-lisan awam, dipelajari juga, tapi yang utamanya ialah 7 kitab ini. Dan secara riwayah itu dikhatam. Tiap-tiap tahun kami khatam pada tahun yang ke-8, lebih kurang dalam hampir 40 hadis, 40,000 hadis. Hampir 40,000 hadis. Jadi 7 kitab tu hampir 40,000 hadis, 38,000 lebih lah, lebih kurang. Jadi dikhatam secara riwayah setiap tahun, dan dirayahnya, syarahnya itu dipilih lah. Kita akan memilih bab-bab yang tertentu untuk disyarahkan, kerana mustahil lah kalau nak disyarahkan semua hadis itu dalam masa setahun tu mustahil. Jadi dipilih bab-bab yang tertentu dalam kitab-kitab yang tertentu. Misalnya di dalam Muslim disyarahkan Kitabut Taharah, Kitabus Salat. Dalam Bukhari disyarahkan Kitabul Buyu'. Dalam Abu Dawud disyarahkan bab ini. Dalam Ibnu Majah disyarahkan kitab ini, bab itu. Dibahagi-bahagikan lah. Sebab dalam semua tu kadang-kadang hadis yang sama lah. Ada hadis yang sama di dalam ke-6 ataupun ke-7 kitab. Lepas tu so kita bahagi-bahagikan bab untuk mensyarahkan hadis tersebut. Dan saya di sini saya mengajar Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud semua. Ibnu Majah pun mengajar. Nasa'i je belum saya mengajari. Yang lain semua saya dah ajar. Yang paling lama saya mengajar tu Muslim lah. Kitab Muslim dalam 5 tahun saya pegang kitab Muslim. Dan Bukhari dalam 2 tahun. Kerana itu pun kerana tak cukup tenaga pengajar, terpaksa menggantikan lah kita mengajar. Begitu juga Tirmizi, Abu Dawud. Jadi antara yang saya mengajar lah di madrasah ni. Dan juga sebenarnya saya lebih kepada akidah. Mengajar akidah. Fiqh pun saya mengajar, Minhajul Talibin. Akidah banyaklah, Tuhfatul Murid, Tuhfatul Murid, Ithaful Murid, Kifayatul Awam, macam-macam. Begitu juga usul fiqh, usul hadis, alhamdulillah lah. Ada diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ilmu. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita insyaAllah. Mula lambat sikit tadi tu pasal ada masalah teknikal sikit. Jadi insyaAllah kita sambung. Kalau tak silap saya, hadis yang terakhir tahun lepas tu hadis yang kedua kan. So hari ni kita sambung hadis yang ketiga. Sebab yang pertama sekali dalam kitab ni dipanggil Kitabul Iman lah. Kitabul Iman, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan. So hadis yang seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa bi sanadil muttasil. Min syaikhina, min syaikhila ila Imamul Khatib Tabrizi wa Imamul Baghawi wa ila a'immatul hadis wa bihi. Di sini dia tak sebut apa di sanad. Tuan-tuan kalau nak sanad saya boleh lah. Kita habis khatam 6,000 hadis ni, saya boleh bagi sanad insya-Allah. Semua sanad ada. Saya ada sanad Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Muwatta', Mishkat. Ada sanad semua. Alhamdulillah. Di sini imam-imam seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Khatib Tabrizi tidak mendatangkan sanadnya, cuma dia beritahu nama sahabat yang meriwayatkan, kemudian imam hadis yang meriwayatkan lah. So dipanggil hadis mu'allaq. Dipanggil hadis mu'allaq yang dibuang sanadnya daripada awal hingga akhir. Kalau nak tahu sanadnya maka boleh rujuk kepada kitab asal lah. Dan kitab asal di situ ada sanad. Jadi di dalam bab yang pertama, dalam faslul awal ni, Kitabul Iman, 3 fasal lah. Faslul awal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Nanti dalam faslul sani imam-imam yang lain lah. Wabihi ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah
persaksian bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, wa iqamis salat, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan mengerjakan haji di Baitullah Kaabah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya hadzal hadis muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari wal Muslim. Itu lafaz yang masyhur lah. Muttafaqun alaih maksudnya yang disepakati ke atas kesahihan hadis tersebut. Jadi tak dia terus maknanya dia banyak dipotonglah, ditulis muttafaqun alaihi itu maknanya hadzal hadis muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari wal Muslim. Itu maksud muttafaqun alaihi. Memang dalam bab yang pertama, fasal yang pertama ni, hadis-hadis yang datangkan semuanya hadis Bukhari Muslim. Jadi tak perlu sanad lah. Kalau nak sanad boleh rujuk kepada kitab Bukhari dan kitab Muslim, dan semuanya sahih. Walaupun dalam ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, tak silap saya dalam 210 hadis kot, 80 di Bukhari, 130 di Muslim, yang dikritik oleh sebagian ulama sebagai tidak sahih. Antaranya Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni ulama yang hebat yang datang setelah zaman Imam Bukhari lah, meninggal pada awal kurun yang keempat, 300 lebih. Jadi dia mengkritik lebih kurang dalam 210 hadis Bukhari Muslim yang katanya tak sahih. Kemudian kritikan itu telah dijawab oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dan juga Al-Imam Nawawi rahimahumullah. Kerana tak sahih itu menurut dia lah, sebab penilaian hadis ni benda yang ijtihadi. Menilai hadis ni benda yang ijtihadi. Di sini kita terus belajar kitab. Sebenarnya saya lebih berminat mengajar kitab ilmu mustalah hadis. Sebelum kita mulakan dalam mukadimah saya ada kot rasanya. Pertemuan pertama tu, kedua, cuba tengok. Ada saya bahas sikit tentang ilmu mustalah hadis, macam mana ulama itu menilai sesebuah hadis itu. Jadi di sini apa yang telah dibuat oleh para ulama-ulama, terutama Imam Bukhari Muslim, mereka menilai para perawi yang terdapat dalam rantaian sanad hadis tersebut, dan menurut ijtihad mereka, perawi itu memenuhi syarat untuk menjadikan status hadis itu sahih, maka dihukumi sahih, dan boleh kita kata disepakati oleh ulama bahawa apa yang dihukumi sahih Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Jami'us Sahih mereka itu adalah sahih. Walaupun Imam Bukhari pun ada kitab-kitab yang lain, bukan semua Bukhari itu sahih. Sebab Imam Bukhari sendiri mengatakan bahawa aku menghafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Dan yang aku masukkan dalam kitab Jami'us Sahih itu adalah yang sahih sahaja, tak banyak pun. Kalau yang 7,254-53 tak silap saya, yang berulang-ulang, dan yang tak berulang lebih kurang 4,000 hadis dalam Jami'us Sahih. Begitu juga Imam Muslim lebih kurang. Jadi maknanya ada lagi hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain yang tidak sahih, seperti dalam Adabul Mufrad. Kitab Imam Bukhari Adabul Mufrad ada juga hadis yang tidak sahih, yang dhaif. Tapi yang dalam Jami'us Sahih itu memang sahih lah, disepakati oleh ulama. Walaupun Imam Darul Qutni dan beberapa ulama lain yang mengkritik ada sebahagian itu tidak sahih, tetapi dijawab oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dan juga Imam Muslim di dalam kitab syarah mereka lah terhadap kritikan Imam Darul Qutni tersebut. Imam Darul Qutni pun bukan ulama biasa lah. Dia seorang ulama yang hebat, al-huzzaq fi zamanihi, yang paling hafal hadis, paling faham hadis zaman dia. Dan dia ada kitab dia Sunan Darul Qutni, dan dia ada kitab yang paling masyhur Al-Ilalul Waridah fil Ahadis An-Nabawiyah. Dia seorang ulama yang pakar dalam ilmu hadis, Imam Darul Qutni. Jadi dia ada kritikan dia itu ada wajah. Cuma oleh kerana menilai seorang perawi hadis itu masalah ijtihadi, maka di situ kita tak boleh membatalkan ijtihad orang lain lah. Sebab al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Bila seseorang tu dia, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ni ada Syekh mana ni, Syekh Usul Fiqh. Apabila seseorang ulama tu berijtihad
terhadap seseorang perawi itu dari segi dobitnya, hafalannya, dari segi siqahnya, adalahnya, dan dari segi muttasilnya sanad itu dikaji-kaji dengan ijtihad dia, akhir dia menilai sahihlah hadis itu berdasarkan sanad dan matan dia. Maka walaupun ada ulama lain yang mengkritik, yang tak setuju, itu pendapat dia lah. Itu pendapat dia. Jadi majoriti ulama, bahkan ijma' kot, mengatakan bahawa hadis yang di dalam Bukhari dan Muslim itu adalah sahih. Jadi tak perlu dibahas sanad dia lah sebenarnya. Maksudnya kalau kita dengar itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Jami' Sahih atau hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, maka tak perlu dibahas lagi sanad dia lah. Sebab kritikan yang dilakukan oleh sebahagian ulama seperti Imam Daruqutni terhadap beberapa hadis itu pun sudah dijawab oleh para ulama hadis. Kecuali kalau kitab-kitab hadis yang lain lah, seperti dalam kitab Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, di situ bercampur. Ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang ditohmah sebagai maudhu' pun ada, terutamanya kitab Ibnu Majah. Kitab Ibnu Majah tu ada banyak hadis, hampir 99 hadis dikatakan palsu. Tapi biasalah, tak semua tohmahan itu betul. Sebab apa? Ulama ni sebenarnya menurut ulama juga ada 3 kategori. Yang pertama dipanggil mutasyaddidin. Ulama yang mutasyaddid maksudnya yang agak keras, yang agak keras dan agak strict lah di dalam menilai sesebuah hadis itu. Itu maknanya bagi dia kalau ada sedikit kesilapan, mungkin dia akan terus mengatakan hadis itu dhaif ataupun palsu. Kemudian yang kedua, ulama yang mutasahil. Mutasahil ni yang bermudah-mudah, yang ambil mudah, yang jenis tak terlalu longgar lah kita kata. Ulama yang agak longgar penilaian dia, mutasahil. Kemudian yang ketiga ni mu'tadil. Ulama yang mutawassit ataupun mu'tadil lah, ini yang bagus lah. Iaitu dia tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu tasahul. Siapakah mereka ni pun ikhilaf juga. Ulama mana yang dikatakan tasyaddud itu, syadid, yang mana yang dikatakan tasahul, yang mana yang dikatakan mu'tadil, itu pun khilaf. Sebab yang menilai pun orang juga, ulama juga, sesama manusia. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cuma yang masyhur-masyhur tu adalah yang masyhur-masyhur. Kemudian ada dua pula, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi yang mutasyaddid di kalangan mutaqaddimin, katanya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu mutasyaddid, Imam Nasai mutasyaddid. Dan yang dituduh, dianggap sebagai mutasahil tu seperti Imam Tirmizi pun kena juga mutasahil. Kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim itu dianggap sebagai mutasahil, walaupun ulama tak setuju. Maknanya apa yang dianggap itu menurut pendapat yang menilai itulah. Sedangkan sebagai ulama tak setuju pun. Imam ada gangguan internet sikit, paksa top up booster. Jadi ulama-ulama yang dianggap mutasahil, dianggap mutasyaddid, dan yang mu'tadilnya seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim tu mu'tadil lah. Kemudian yang mutaakhirin tu seperti yang mutasahil atau mutasyaddid, Imam Ibnu Jauzi. Kemudian yang mu'tadil tu Imam Iraqi, Ibnu Hajar Asqalani, itu antara muhaddis yang mu'tadil lah. Ada yang tasahul juga, wallahu ta'ala, kata Imam Suyuti tasahul dan sebagainya, wallahu a'lam. Itu khilaf dari kalangan ulama. Okey. Bila kita melihat hadis yang saya baca tadi, dia kata bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina atas 5 perkara. Jadi yang pertama, kalau nak bahas apa itu Islam. Apa itu Islam? Jadi Islam tu daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Jadi maksudnya bermaksud menyerahkan. Penyerahan lah. Islam tu penyerahan. Secara bahasanya Islam itu penyerahan. Kalau daripada sulasi dia salima, yaslamu itu maksudnya selamat. Tapi di sini aslama yuslimu, menyerahkan. Maksudnya Islam tu penyerahan secara bahasa lah. Jadi apa yang diserahkan di sini?
Jadi secara makna istilahnya bagi Islam itu ialah menyerahkan diri kita ataupun tunduk dan patuh, iz'an ataupun inqad, secara batini dan juga secara zahiri, walaupun lebih kepada zahir lah, sebab menurut ulama Islam itu lebih kepada tunduk zahir, inqaduz zahir, maksudnya tunduk secara zahir, walaupun dia perlu kepada tunduk kepada hati juga. Nanti ada pembahasan panjang sebenarnya tentang antara Islam dan iman. Adakah Islam dan iman itu semakna atau tidak, atau berbeza, atau macam mana? Itu pembahasan panjang sebenarnya. Kalau tak silap saya dalam pertemuan yang lepas, tahun lepas, siri awal-awal tu, dalam hadis yang pertama itu saya dah bahas dah. Hadis yang pertama, hadis yang kedua lah. Hadis yang pertama tu innamal amalu binniyat. Hadis tu ada dalam mukadimah. Kemudian Kitabul Iman dimulakan dengan hadis Jibril yang panjang tu, yang Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Di situ saya rasa saya dah bahas perbezaan makna iman dan Islam. Jadi kesimpulannya, yang terbaiknya yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia bahas tentang masalah ni, dan boleh kita kata hampir semua kitab akidah dibahas tentang masalah iman dan Islam, dari sudut persamaannya, dari sudut perbezaannya, dan dari sudut tadakhul ataupun talazumnya dia. Jadi Islam ini, apa itu Islam? Kalau menurut ulama akidah, Islam itu bukan benda yang wujudi. Islam itu benda yang i'tibari. Islam itu adalah satu i'tibari, nama yang diberikan kepada suatu agama lah. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam sahaja. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi pada Islam. Jadi tidak ada agama selain Islam. Agama yang sebenar di sisi Allah itu adalah Islam. Tidak ada agama yang dianggap sebagai agama yang sebenar melainkan Islam di sisi Allah Ta'ala. Walaupun di sisi manusia, masing-masing menganggap agama dia itu agama lah. Manusia ni dia menganggap agama dia itu adalah agama. Jadi secara bahasa kita boleh kata agama lain pun adalah agama lah. Tetapi agama yang sebenar di sisi Allah, yang benar hanyalah agama Islam. Itu agama yang tunduk kepada Allah. Islam tu kan penyerahannya ni, menyerahkan segala-galanya lah. Semua manusia ni penyerahan itu bermula daripada hati. Tunduk tu bermula pada hati. Maka di situ ada tadakhul ataupun talazum antara makna iman dan makna Islam. Bila kita kata ketundukan itu ketundukan hati, maknanya dia ada tadakhul, maksudnya percampuran makna antara iman dan Islam. Sebab Islam, iman itu tasdik bil qalbi. Tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati, yang ada unsur inqad ataupun tunduk. Jadi ketundukan hati itu tadakhul antara iman dan Islam. Dan perkara hati ni kan tak nampak. Maka sebab itulah bila kita tengok rukun Islam itu, dia lebih kepada zahir. Yang pertama syahadah. Syahadah itu pengucapan dengan lisan. Jadi semua orang tahu, kalau satu orang tu dia bersyahadah, disebut syahadah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang tahu dia bersyahadah. Tapi hati dia membenarkan ke tidak? Itu kan orang tak nampak. Apa yang di dalam hati hanya diketahui oleh orang itu sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi sebenarnya ada makna yang tadakhul antara Islam dan iman dari sudut tunduk batin, inqad ataupun iz'an batini, ketundukan dalam secara dalaman, iaitu dalam hati. Itu ada di situlah. Itu di situ anda di makna muradif antara iman dan Islam di situ. Walaupun dari sudut yang lain dia berbezalah. Jadi kemudian kalau tunduk secara zahir itu jelas, maknanya syahadah, kemudian solat 5 waktu, puasa, zakat dan haji itu jelas. Itu jelas, semua manusia nampak. Maknanya bila seorang tu mendirikan solat, orang nampak. Dia berpuasa, puasa memanglah tak nampak kan puasa tu, cuma perbuatan dia tidak makan itu diketahui lah. Kemudian dia menunaikan zakat, mengeluarkan harta beri kepada orang yang mustahik ataupun asnaf. Kemudian dia mengerjakan haji.
di Baitullah di Mekah. Itu diketahui, itu amalan zahir. Itu sebab itu Islam lebih kepada inqaduz zahir, inqiyaduz zahir. Walaupun ada juga unsur-unsur inqiyatul batin. Cuma iman itulah yang lebih dikatakan inqiyadul batin, itu iman tasdiq bil qalbi dengan ada unsur iz'an wal inqad, iaitu tunduk secara batini dalam hati. Jadi di situ kita ada nampak sikit lah, saya tak mau bahas panjang lagi sebenarnya. Dia ada sudut, ada wajah yang mana iman dan Islam itu sama, ada wajah yang iman dan Islam itu berbeza, dan ada wajah antara iman dan Islam itu tadakhul ataupun talazum. Saling tadakhul ataupun talazum, saling melazimi antara satu sama lain, saling masuk antara satu sama lain. Dalil-dalil Quran hadis jelas. Maknanya kenapa dia dikatakan diberitahu ketiga-tiga wajah ini, kerana memang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi menunjukkan, ada ayat yang menunjuk, ayat Quran dan hadis yang menunjukkan iman dan Islam itu sama, ada ayat Quran dan hadis menunjukkan iman dan Islam itu berbeza, ada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan iman dan Islam itu saling talazum dan tadakhul. So ulama semua menilai, mensyarahkan, menghuraikan menurut dalil. So dilihat kepada mahal ataupun tempat iman itu, kerana iman dan Islam itu bukan benda yang wujudi, dia bukan zat, dia bukan ain, dia bukan zat. Iman dan Islam itu dia sifat ataupun i'tibar lah, kita kata. Iman dan Islam itu dia i'tibar. Cuma adakah dia benda yang wujudi, sifat yang wujudi, iaitu khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama, iman dan Islam itu adakah maqulat kaif, atau dia hadisun nafs, ataupun dia adalah arat, ataupun dia i'tibari. Itu khilaf di kalangan ulama. Panjang pembahasan ni sebenarnya. Tapi dia bukan benda wujudi lah. Kalau dia benda yang wujudi, semua orang nampak. Cuma Allah dia kata ada benda yang wujudinya tak semestinya nampak. Sepertinya roh itu wujud, tapi kita tak nampak. Bukannya dia tak wujud, bukan dia tak boleh nampak. Kita belum boleh menampak roh. Begitu ya Allah, kita tak nampak. Malaikat kita tak nampak. Jin kita tak nampak. Jadi bermaksud ada yang mengatakan iman dan Islam tu benda yang wujudi, yang wujud yang qaim pada mahal dia, iaitu roh. Macam-macam lah, ini dalam bab akidah lah. Jadi tapi kalau kita tengok dari segi satu sudut yang lain, iman dan Islam tu i'tibari, benda yang i'tibari. Jadi Islam itu bermakna suatu i'tibar bagi sebuah cara hidup. Cara hidup. Dalam akidah dibahaslah ad-din itu, agama itulah wad'un ilahiyun, iaitu satu perletakan yang dibuat oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang mana yang dilalui oleh zawil uqul, yang berjalan ke atasnya orang-orang yang berakal untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Itu namanya agama Islam. Kemudian di sini kalau satu lagi tengok susunan dia di sini, mula-mula syahadah, lepas tu solat, lepas tu zakat, kemudian haji, lepas tu baru puasa. Jadi kalaulah orang yang biasa mengaji hadis, dia akan tengok dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, semua kitab. Hadis ini boleh dikatakan hampir semua kitab ada. Sebab hadis ni hadis yang boleh dikatakan mutawatir, makna dia mutawatir. Jadi boleh ada pada hampir semua kitab-kitab hadis. Ni asas, hadis-hadis yang asas. Sebab tu dimulakan dengan hadis-hadis ini. Cuma susunan dia itu terbalik-terbalik. Ada yang meletakkan puasa nombor 3, zakat nombor 4, haji nombor 5. Nah, di sini kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi ada iskal di sini, adakah di dalam sahih Muslim tu meletakkan puasa pada akhirnya, tu ada iskal yang panjang lah. Maknanya ulama mengkaji semula kan, bila dikatakan muttafaqun alaih ni maknanya sepakat antara Bukhari dan Muslim. Sepakat secara maknawi ke atau sepakat secara lafzi?
Maksudnya lafaz sebegini tu memang ada dalam Muslim sebiji, ada dalam Bukhari sebiji. Tanpa ada perubahan sedikit pun lafaz dia, susunan dia, ataupun berdasarkan makna dia memang sepakat. Itu ada dibahas oleh syarih-syarih bagi hadis ni lah. Maknanya fihi nazar. Di sini ada penelitian apa maksud muttafaqun alaih ni, lafzi dia ke atau makna dia. Maka dilihat perlu dikaji semula dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dan kitab Imam Muslim misalnya, kitab Imam Muslim ni, dalam Imam Muslim ni bukan satu hadis je tentang rukun Islam ni. Tentang rukun Islam ni banyak hadis, berbelah-belah hadis tentang rukun Islam ni. Dan dalam antara sesama hadis itu pun terbalik-terbalik. Bahkan ada yang tak menyebut sebahagian rukun, bahkan ada yang menambah lagi rukun-rukun yang lain. Menambah lagi rukun yang lain yang tak ada dalam 5 yang masyhur ni. So jangan terkejutlah. Maknanya ada hadis tentang rukun Islam tetapi tak menyebut haji. Hadis tentang rukun Islam sebut benda lain selain daripada haji. Selain daripada yang 5 yang masyhur ni, dia ada sebut benda lain. Jihad misalnya, ada sebut jihad, ada sebut pembahagian harta ghanimah. Jadi jangan terkejutlah kalau buka kitab-kitab. Cuma ulama' memilih mengambil bahawa rukun Islam kita ada 5. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji, itu berdasarkan masyhur dan kebanyakan hadis begitu. Tanpa menafikan ada hadis-hadis yang sahih juga, Bukhari dan Muslim, yang mana tidak menyebut salah satu rukun yang masyhur itu seperti haji, ataupun menyebut perkara-perkara yang lain seperti jihad, ghanimah dan sebagainya. Bahkan susunan-susunan yang terbalik-terbalik. Ini saja susunan dah terbalik dah. Puasa nombor 5 kan. Jadi benda tu bukan satu masalah lah. Benda tu bukan perkara yang perlu dipertikaikan, sebenarnya tak perlu. Jadi ulama sudah pun mengkaji seluruh hadis, semua hadis-hadis dalam semua kitab-kitab hadis, yang sahih baik, yang hasan baik. Dilihat, akhirnya ulama memilih yang masyhurnya rukun Islam itu 5, dan susunan dia yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Itu yang masyhur. Ya, tanpa menafikan susunan yang lain. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim terbalik ni. Bahkan dalam yang lain ada tak disebut pun. Faham Kemudian apa dah? Saya dibagi masa sejam. Sikit lagi insya-Allah boleh. Sebenarnya hadis ni kalau nak syarah panjang lah, maknanya syahadah pun bahas syahadah. Kemudian yang kedua solat, bahas solat. Kitab solat dalam kitab fiqh saja masya-Allah ada 12,000 hukum. Ada 12,000 hukum yang berkaitan dengan solat. 12,000 hukum. Kemudian zakat, haji, dan nak bahas satu-satu masya-Allah lah, insya-Allah. Tapi nanti akan ada kitabut taharah, kitabus salat, kitabus shaum, akan ada dalam kitab yang sama juga. Kitab Mishkat ni ada hadis semua. Nanti di sana kita bahas hukum solat, hukum zakat dan sebagainya. Ni secara umum saja. Cuma di sini kalau syahadah lah, tentang syahadah ni saya nak bahas sikit apa itu syahadah. Syahadah itu adalah al-iqrar wal-i'tiraf bil lisan. Syahadah itu al-iqrar wal-i'tiraf bil lisan, ma yutabiqu fil qalbi, apa yang mutabik dengan dalam hati. Jadi dia punya dia punya kedudukan syahadah itu, kalau mengikut tertib ikhbari lah, kita kata tertib ta'akul atau tertib tazkiri itu, syahadah itu kita ambil daripada syahadah, kita turun ke bawah. Syahadah itu adalah al-iqrar wal-i'tiraf bil lisan. Bil lisan. So apa yang diikrarkan, apa yang dia iktiraf itu, di sini dia sebutlah Allah dengan Rasul, iaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi ikrar dan iktiraf itu mesti mutabik dengan apa yang ada di dalam hati. Maksudnya yang di dalam hati itu adalah perkara yang diimani. Jadi iaitu mu'man bihi ataupun yang musaddaq bih. Maksudnya apa yang telah kita tasdikkan di dalam hati itu. Jadi apabila kita sudah tasdikkan di dalam hati,
Dan oleh kerana perkara hati ini tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita dan Allah saja yang mengetahui, maka perlu syahadah. Syahadah ni seolah-olah nak mengikrar dan mengiktirafkan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita imankan, apa yang kita percaya dalam hati, kita lahirkannya, tunjukkannya dengan syahadah. Sebab apa? Kalaulah orang munafik kan, kita tahu orang munafik ni dia syahadah juga, dia sembahyang puasa malah, tetapi syahadah dia tidak mutabik, tidak bersesuaian dengan apa yang dalam hati dia. Hati dia tak beriman. Dia tak membenarkan pun Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang satu. Dia tak membenarkan pun. Dia pura-pura saja orang munafik, tapi dia syahadah lisan. Maka itu bukan syahadah nama dia. Itu namanya nifaq ataupun pembohongan lah. Jadi sebenarnya syahadah itu lahir daripada apa yang dibenarkan di dalam hati. Jadi maknanya sebelum syahadah itu sepatutnya tasdik bil qalbi. Okay, benda yang kita tasdik itu dalam hati kita, apa dia yang kita tasdikkan? Jadi sebelum tasdik ada satu perkara lain lagi, iaitu dipanggil ma'rifat. Dipanggil ma'rifat. Sebab tak mungkin orang itu membenarkan sesuatu yang dia tak tahu. Dia mentasdikkan, membenarkan dalam hati benda yang dia tak tahu. Mustahil. Mestilah ada benda yang dia tasdikkan itu. Jadi musaddaq itu, benda yang dia tasdikkan itu mestilah sesuatu. Itu dipanggil ma'rifat. Ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu ialah al-i'tiqadul jazmi ataupun idrakul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Sesuatu idrak yang jazam, yang mutabik dengan waqi', maknanya bersesuaian dengan realiti, an dalil, dan dikuatkan dengan dalil. Itu namanya ma'rifat. Jadi dan apa yang dimakrifatkan itu ialah berkaitan dengan Allah dan Rasul, berkaitan dengan Allah dan Rasul. Jadi apabila seorang tu dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil, mengenal Rasul dengan dalil, maka barulah dikatakan dia ada makrifat, baru dia mentasdikkan makrifat tersebut. Dan apabila dia tasdikkan makrifat tersebut, barulah dia syahadah, mengikrar dan mengiktiraf apa yang dia tasdik dalam hati, iaitu makrifat yang sudah dia pelajari. Maka makrifat itu hanya akan diperolehi dengan nazar. Makrifat itu diperolehi dengan nazar, proses dia lah. Proses dia itu dengan nazar, berfikir lah. Nazar ada panjang bahasanya nazar. Okay, kita ambil nazar lughawi saja, iaitu maknanya sesuatu dia berfikir terhadap sesuatu perkara, dia bermula dengan tasawur, kemudian dia tasdik, kemudian terhasillah makrifat, kemudian dia beriman, kemudian dia syahadah. Lepas tu baru dia semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu kedudukan syahadah. Tapi bukan bermakna tunggu semua tu selesai. Kalau macam tu semua selesai dulu baru syahadah lah. Tidak. Sepatutnya tertib ta'akul dia. Sebab mustahil orang itu dia syahadah tapi kosong hati dia, tak ada apa. Ataupun dia tasdik, tak tahu apa benda yang kau tasdik, tak tahu. Mustahil. Kalau dia tak makrifat, dia tak boleh. Nanti dia akan ada nanti, maknanya kalau orang tu hanya tasdik, mungkin tasdik dia berunsurkan taklid, bukan berunsurkan makrifat. Itu beza antara taklid dengan makrifat, itu dalam akidah dibahas lah. So di sini kepentingan memahami makna syahadah itu. Sebelum kita solat, puasa, zakat, haji, kita kena syahadah dulu. Apa maksud syahadah? Kita iktiraf, kita ikrar dan iktiraf apa yang kita tasdikkan, kita imankan dalam hati. Apa benda yang kita imankan dalam hati itu makrifat. Makrifat tu terhasil daripada mana? Daripada nazar, daripada belajar, daripada memikirkan. Apa yang kita berikan iaitu tentang Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah, semua sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, kita makrifat, kita kena belajar. Begitu juga tentang segala sifat yang wajib bagi Rasulullah, sebab tu dia Allah dan Rasul. Syahadah Allah dan Rasul itu mewakili seluruh apa yang kita imankan. Dan Imam Sanusi rahimahullah ta'ala dalam kitab Ummul Barahin tu, di penghujung akhir dia tu, dia bahaskan, dia huraikan apa makna kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di bawah kalimah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu terkandung segala akidah yang berkaitan dengan Allah dan Rasul. Barulah kita tasdikkan dan kita syahadahkan. Faham Itu lebih kurang lah untuk hadis yang pertama. Hadis yang di kitab saya tulis hadis yang keempat lah. Hadis yang keempat. Nanti kita sambung lagi insyaAllah pada Sabtu minggu yang ketiga. Sabtu minggu yang pertama insyaAllah. Dia setiap Sabtu pertama dan Sabtu yang ketiga.
Yang ni Sabtu yang ketiga. Dan insyaAllah lagi 2 minggu kot kita jumpa lagi, insyaAllah kita sambung seterusnya. Kalau ada soalan-soalan nak ditanya, saya suka menjawab soalan sebenarnya, tapi dah online FB Live macam ni payah sikit nak tanya. So kalau ada soalan tu boleh type kot dalam ruang komen tu, insyaAllah pada pertemuan seterusnya saya akan jawab, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Setakat ni dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham amal sampaikan dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.